Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua guru dan rakan-rakan. Saya merupakan peserta dari SK Pulau Sibu. Nama saya ialah Nurul Fahna binti Sani. Pada hari ini saya akan membuat satu resensi tentang sebuah karya agung bertajuk Bendera di Atas Bukit. Buku ini ditulis oleh Sastrawan Negara A. Samad Said. Buku ini adalah edisi terkini yang diterbitkan oleh Wiro Bukit Sendian Berhad pada tahun 2008. Oleh itu, saya akan berkongsi dengan rakan-rakan semua mengenai buku ini secara keseluruhan. Seterusnya, saya akan memberi pendapat tentang kelebihan dan kekurangan pada buku ini. Rakan-rakan, karya ini berkisah tentang 4 sahabat yang sangat sukakan cabaran, iaitu Abu, Majid, Yahya dan Ruqyah. Kisah bermula dengan perbalahan antara Majid dan Yahya mengenai pengisian cuti sekolah selama 3 minggu. Pada asalnya, Majid mahu bersampan di sungai dan Yahya pula merancang untuk menyiasat sebuah pondok. Walaupun demikian, kedua-dua sekawan itu bersetuju agar Abu yang dilantik sebagai ketua untuk memutuskan aktiviti yang akan dilakukan pada cuti sekolah mereka kali ini. Kemudian, mereka berkumpul dan berbincang di pondok yang mereka bina sendiri di atas sebuah bukit kecil. Apabila kedua-dua sekawan itu memberi cadangan kepada Abu, secara murni Abu menyelesaikan masalah tersebut. Abu mencadangkan agar mereka ke Tanjung Karang untuk menziarahi sahabatnya bernama Rashid. Alasan Abu agar mereka dapat belajar tentang kehidupan orang di tempat lain. Setelah bersetuju, Abu terus menghantar surat kepada Rashid sebagai tanda menerima pelawaannya ke Tanjung Karang. Namun, perancangan mereka berkunjung ke rumah Rashid dibatalkan. Rupa-rupanya, pada masa itu, kampung mereka telah diganggu pencuri. Abu yang dilantik sebagai ketua kumpulan rasa terpanggil untuk menolong. Mereka mahu menggantikan percutian mereka dengan menyiasat kes kecurian di kampung mereka. Cadangan Abu mendapat sokongan daripada kawan-kawannya. Abu terus bagikan tugas-tugas antara mereka. Mereka mula menyiasat. Beberapa watak mencurigakan seperti Sulaiman, seorang pemuda pelik dan pendiam, serta seorang nenek tua tinggal bersendirian di atas bukit. Rakan-rakan, pada pendapat saya, buku ini mempunyai banyak kelebihan dan sangat sesuai dibaca oleh pelajar seperti saya. Kerana watak utama juga kanak-kanak seperti kita. Bahagian yang paling saya gemari ialah perasaan suspense ketika membaca buku ini. Pembaca khususnya kanak-kanak akan terbawa ke alam penyiasatan mereka. Unsur perasaan luar jangka terdapat di sepanjang cerita. Dengan timbulnya teka-teki, siapakah yang melakukan kecurian di kampung mereka? Akhirnya, pembaca di bawah menemui jawapan yang tidak dijangkakan secara langsung. Hal ini menimbulkan kepuasan membaca cerita penyiasatan kanak-kanak. Selain itu, cerita ini syarat dengan nilai-nilai murni, terutamanya nilai keberanian yang ditunjukkan oleh mereka. Seterusnya, terdapat juga beberapa perkara yang saya kurang gemari ketika membaca buku ini. Sebagai contoh ialah ketidakpercayaan orang yang lebih tua terhadap golongan muda. Bukti paling kukuh ialah di mana mereka berempat mengeluh bahawasanya orang dewasa tidak mempercayai mereka dan menganggap mereka hanya kanak-kanak ingusan. Mereka tidak menafikan bahawa mereka mungkin tidak dapat menangkap pencuri itu. Tetapi setidak-tidaknya mereka ada usaha untuk menolong. Akhir sekali, secara keseluruhan saya sangat mengesyorkan buku ini untuk dibaca. Kerana ia sesuai untuk kanak-kanak dan syarat dengan pengajaran. Tak rugi tau.